Bismillahirrahmanirrahim. Ila ratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wash syuhada'i was salihin wa khususan ila kulli masyaikhina wa li muallimina wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina kulli karabatina wa li jama'atina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat syahidunillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah zahir dan batin, luar dan dalam kita, rasa dalam hati, bukti melalui tindakan, juga melalui lisan. Jadi tiga pembuktian yang kita nak tunjuk depan Tuhan betapa bersyukurnya kita, terima kasihnya kita, menghargainya kita di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita sendiri akui tak mampu untuk kita hitung. Nah, kadang-kadang tak perasan, dan banyak yang tak perasan daripada yang perasan yang Allah bagi pada kita ni. Dan juga tak terhitung, tak perasan, dan juga kita mengetahui takkan termampu untuk kita terbalaskan. Takkan mampu untuk kita balas segala yang Allah beri kepada kita. Bahkan dengan amal ibadat kita sendiri pun, kita belajar dalam tasawuf, amal ibadat itu sendiri pun mari daripada qudrah, kekuatan yang Allah beri kepada kita. Mari daripada apa dia? Petunjuk, hidayah, rasa, ilham, apa lagi, semualah daripada Allah kepada kita juga. Maka di sini sebenarnya tidak ada ruang untuk kita rasa diri kita baik, ruang untuk kita rasa berhebat, ataupun kita ni soleh, alim dan sebagainya. Sebab semua tu pinjaman daripada Allah buat kita untuk dilihat mana dalam ramai-ramai hamba ni, dalam ramai-ramai hamba ku ini siapa yang paling bersyukur. Bila dah bagi ni, siapa yang paling pandai berterima kasih. Baik, jadi yang pandai berterima kasih, yang pandai bersyukur ini, kesyukuran, terima kasih itu dibuktikan dengan ketaatan, dengan ibadat, ta'abudi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang sesungguhnya. Baik, itu dalam kalau kita tengok konsep ibadat Nabi tidak sebenarnya tidak nak ajar sangat kita ni bila ibadat tu tengok kepada pahala, kan? Jadi bila Nabi buat sesuatu, sahabat tanya pada Nabi, kenapa beria sangat sembahyang tahajud, kenapa puasa, kenapa itu, semuanya lillahi ta'ala. Afala akuna abdan syakur. Salah ke aku ni nak tunjuk aku ni hamba yang paling bersyukur, yang terima kasih. Kalau nak kira Nabi tu sudah maksum, sudah terpelihara daripada melakukan dosa. Bahkan ada satu riwayat ni, Nabi tak jadi Nabi lagi, tak diangkat jadi Rasul lagi. Umur dalam muda-muda, lebih kurang raya mungkin. Jadi kawan-kawan ni duk ajak pergi pesta. Nabi ni tak biasa pergi pesta, tapi duk ajak Nabi nak. Jadi itulah. Jadi satu hari tu dapat ajak, Nabi pun pergilah. Dalam perjalanan Nabi merasa mengantuk yang amat sangat. Maka tersandarlah Nabi di satu batu, tertidur di situ. On the way nak pergi dekat pesta tu. Tertidur Nabi. Sampailah pagi esok orang dah habis pesta apa semua. Macam mana boleh tidur? Jadi daripada situ Nabi sudah faham bahawa Nabi tidak akan bergerak ke tempat yang lara, yang apa lagi,
yang maksiat tadi. Jadi Dia pergi seorang. seorang lah daripada rumah. Dah kawan tu dah pergi dulu. Nabi pergi seorang lah. Baik, nak sebut ceritanya. Baik. Daripada kecil sampailah ke ni, Nabi tidak menyembah berhala dan sebagainya. Baik, pada pagi ni, tengah hari tu kan, kita nak cerita tentang Maulidur Rasul. Apa itu Maulidur Rasul? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu nak baca kitab apa tak? Nanti kalau baca kitab panjang sangat tak? Mana hak telitah Mana hak telitah je lah. Mudah-mudahan hak telitah pun ada kebaikan, keberkatan. Sebab bila cerita bab Nabi ni, dia akan masuk semangat lain. Dia akan masuk semangat lain, ilham lain yang Allah beri kepada kita semua, berkat yang luar biasa. Cerita bab Nabi ni memang luar biasa. Jadi semangat. Saya pun tiba-tiba dia suara naik ni pasal apa tahu ni. Dia jadi semangat tau. Biasa bismillah. Kita slow sikit dah. Ni jadi semangat sikit. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, kita kena mengetahui dan mengimani bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi daripada bangsa Arab Quraisy. Siapa kata nabi ni orang India, kafir. Siapa kata nabi ni orang Parsi, kafir. Afrika ke Eropah ke, kafir. Sebab tu mengenal nabi ni sallallahu alaihi wasallam bukan kenal nama dia Muhammad saja. Kena kenal dia daripada mana. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Siapa kata Nabi lahir di Palestin, kafir. Kata Nabi lahir di Mesir ke, kafir belaka tu. Kafir teruslah kita bagi ni. Sebab dia menyalahi iman yang mutawatir. Maknanya sudah mutawatir kita punya sumber. Nabi ni daripada Mekah, orang Arab, Quraisy. Satu lagi hari Isnin. Ni 3 hak utama. Nabi ni orang Arab Quraisy, lahir di Mekah, bukan di Madinah, bukan tempat lain. Satu lagi Nabi lahir pada hari Isnin. 3 ni, siapa kata Nabi lahir hari Jumaat ke, maka semua ni bermasalah dari sudut akidah dia. Nak sebut 3 dulu. 3 yang hal lain yang kita tanya lagi. Nanti banyak tanya pula kan, tak habis cerita ni. Jangan tanya. Jangan tanya. Dengar saja. Tak ada telinga je. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi 3 perkara Arab Quraisy, lahir di Mekah, dan juga pada hari Isnin. Semua tu kita sudah tahu dengan jelas daripada hadis-hadis Nabi sendiri. Ana min Quraisy, saya daripada bangsa Quraisy. Saya lahir pada hari Isnin. Hadis Nabi puasa hari Isnin dan sebagainya, kita sudah maklum. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Lahir di Mekah. Ni 3 perkara ni secara mutawatir tidak berubah, semua kata ni sama. Jadi bila mutawatir ni, riwayat dia lebih daripada 40 orang perawi. Yang masyhur pendapat bila kata mutawatir ini, riwayat yang cerita tentang hal ini pasti confirm tak akan menipu antara satu sama lain perawi-perawinya. Jadi bila sebut mutawatir, hadis mutawatir ini dia sama tahap dengan ayat Quran yang juga mutawatir. Jadi bila sebut mutawatir, tak ada pertikaian, wajib diimani. Sebab tu kita kata tadi, kalau tak percaya Nabi lahir di Mekah, kata Nabi lahir tempat lain, menyanggahi daripada riwayat yang mutawatir, maka gugur iman dia. Macam tak percaya ke Quran lah. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian barulah kita masuk cerita mana Nabi lahir ni. Maka sambung lagi, lahirnya pada tahun gajah. Kita dah cerita kan, bulan sudah kan? Minggu sudah, 2 minggu sudah. Kita sebut tahun gajah, kita tak sebut tahun 657 ke, kita tak sebut. Sebab apa tak sebut? Sebab tidak ada lagi kiraan. Orang Arab pun tak mengenal tarikh. Orang Arab ni dia tak mengenal, dia tak ada istilah tahun berapa sekian-sekian, tak ada. Bagi mereka tak ada. Jadi mereka hanya tahun itu, masa itu ditandakan dengan peristiwa penting. Jadi tahun itu tahun serangan Abrahah, tentera bergajah ke Baitillah, ke Mekah, Kaabah tu. Sebab apa Abrahah nak serang ni? Ingat tak kisah dia? Abrahah nak serang sangat kenapa? Sebab dia tak puas hati. Orang dia Abrahah ni gubernur lah dekat mana tak ingat dekat Syam betul. Dekat Syam. Syam ni mana Syam? Syria tak? Syria lah.
Okey. Dia kata, orang selalu tiap-tiap tahun pergi ke Mekah. Nah, tempat dia ni dia nak suruh maju. Tak ada orang nak datang kan. Jadi dia buatlah satu bangunan yang lebih hebat, lebih cantik, lebih canggih lah zaman tu berbanding dengan petak Kaabah tu. Kata Kaabah pun orang datang tak? Baik aku buat hal cantik lagi. Tapi orang tak datang juga. Maka dia tak puas hati, dia kumpulkan bala tentera dia, mari kita pergi serang Kaabah. Bila hancur benda tu, orang datang tempat kita lah. Ni kata je lah. Baik, tu peristiwa dia terakam dalam Quran dalam surah Al-Fil. Nah, baik cerita tu habis. Tahun gajah. Jadi kerana orang Arab tidak mengenal istilah tahun, maka dikaitkan dengan peristiwa besar yang berlaku pada tahun tersebut. Baik. Jadi tarikhnya bila? Tarikh inilah yang jadi khilaf. Ada yang kata 2 bulan Rabiul Awal. Ada yang kata 3, ada yang kata 3, ada yang kata 8, ada yang kata 9, ada yang kata 10, ada yang masyhurnya yang kita ambil 12. Ada yang kata 18 pun ada tak silap. Nah, jadi banyak pendapat riwayat tadi. Sebab apa? Sebab cara kiraan hisab falak tu mungkin berbeza. Sebab saya pernah sebut kan, nak sebutkan tahun gajah, nak tally macam mana tahun gajah? Apa lagi yang berkait dengan tahun gajah? Nak tally lagi. Tahun gajah. Bila tahun gajah tu? Nak sabit. Orang ni umur sekian, peristiwa lain lagi nak kait. Banyak benda nak kait. Baik. Jadi hari Isnin yang ambil yang masyhur kita 12 Rabiul Awal. Ada yang macam kitab yang Yadim tu tak? Kitab tu apa Rahiqul Makhtum Sirah Nabawiyah disebut 9. Tengok balik 9 hari bulan dia sebut. Menurut pendapat kami setelah kami kaji sendiri, dia kata yang paling sahih menurut kami 9 hari bulan. Tapi yang kita ambil yang masyhur 12 hari bulan. Ataupun nak selamat bulan Rabiul Awal, senang. Habis bulan terus. Macam kita ni lah. Hari ni berapa bulan hari ni? 11. Rabiul Awal. Mana tak nampak Tengok telembor tu, apa solat tu. Kan ada sekali kan? Berapa Rabiul Awal hari ni? 27. 25 Rabiul Awal. Tak apalah. Tak ada masalah benda tu. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita kena tahu juga keistimewaan hari Isnin. Disebutkan oleh para ulama, hari Isnin ni istimewa. Antaranya yang pertama lahir Nabi lah. Nabi lahir kan. Lahir Nabi hari Isnin. Disebutkan juga Nabi lahir hari Isnin. Kemudian Nabi dibelah dada pun hari Isnin. Nabi menerima wahyu yang pertama pun hari Isnin. Di mana? Gua Hira. Bukan Gua Sur tukar ni. Gua Hira sudahlah. Wahyu pertama. Gua Hira kan? Bukan Gua Sur kan? Okey. Lepas tu hari Senin juga hari pertama Nabi hijrah ke Madinah. Dan juga hari Isnin Nabi sampai di Madinah juga. Hari Senin juga Nabi wafat. Hari Senin juga ada satu peristiwa penting, mana waktu tu umur Nabi 35 tahun dah lebih kurang saya juga. Waktu tu ada peristiwa banjir di Mekah. Nabi letak batu atas serban ramai-ramai tu hari Senin juga. Hari Senin juga. Baik, itu antara peristiwa penting yang berlaku pada Isnin. Maka sebab itu kita orang Islam dituntut, diperintahkan, tapi dalam kata perintah sunat yang sangat dituntut dan melambangkan cinta kita pada Nabi SAW, berpuasa kita pada hari Isnin. Allahumma salli ala Muhammad. Atas hari Isnin tu saja. Banyak tak? Cuba sebut lagi, ulang balik. Sebutkan apakah peristiwa yang berlaku pada hari Isnin.
Senarai kan 5. Sedap wes. Nabi lahir, Nabi wafat, Nabi hijrah, Nabi start hijrah tu, Nabi sampai, Nabi terima wahyu, Nabi belah dada lagi, Nabi Nabi peristiwa banjir tu. Letak apa, batu Hajarul Aswad atas serban, letak balik peletakan semula, peristiwa peletakan semula batu Hajarul Aswad. Baik. Itu yang berlaku pada hari Isnin. Kemudian yang kedua yang kita nak berbahas juga, perbincangan kita adalah nama Muhammad itu sendiri. Nah, nama Muhammad itu sebenarnya nama yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab, bahkan manusia sebelumnya. Belum ada manusia sejak zaman Nabi Adam yang bernama Ahmad ataupun Muhammad. Tidak ada orang pun nama Muhammad dan Ahmad. Maknanya pada nama Muhammad, nama Ahmad ni Bukan nama Arab lah. bukan untuk Nabi Muhammad dan umatnya sahaja. Allah tak bagi, mana tak ada idea tu. Nama tu hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya saja. Ahmad wa Muhammad. Ahmad ni nama roh, Muhammad ni nama jasad. Okey, jadi dua-dua ni nama ini hanya Nabi Muhammad dan umatnya saja yang dapat. Nabi Allah bagi. Baik, asalnya daripada mana? Ada dua riwayat. Ada satu hari tu Siti Aminah dekat nak lahir, dia kata, dekat nak lahir tu dia bermimpi, datang satu suara, dia kata, wahai Aminah, nanti kamu bakal melahirkan seorang bayi lelaki, dia kata. Suara ni lah. Maka bila lahir tu, kamu mintalah doa kepada Allah, doa perlindungan daripada kejahatan orang yang hasud ataupun orang yang hasad dengki. Kan surah apa? Al-Falaq kan? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza hasad. Haqab dah. A'udzu birabbil falaq takkan nak kena buka Quran. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil qad. Sudahlah. Saya betul pening lah. Saya pun dah betul lah. Ustaz confused. Siapa yang confused sebenarnya ni? Sama. Saya tak ingat ke ni? Sudahlah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat terakhir itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada penyakit hasad orang yang hasad. Hasad dengki orang yang hasud. Hasad dengki lah ni. Jadi kita tahulah Nabi hidup kan ramai orang tak puas hati, dengki. Siapa yang utama sekali dengki ni? Yahudi yang memang tak puas hati kepada Nabi. Sebab apa dia? Sebab Yahudi tahu dah Nabi akhir zaman. Nabi daripada tunggu. Rupa-rupanya tak datang daripada kalangan mereka, tidak daripada Bani Israel, datang daripada Bani Arab Quraisy pula. Dia duduk tengah padang pasir yang tak ada apa-apa, tiba-tiba datang Nabi akhir zaman. Dapat tak puas hati lah. Baik, tu. Jadi suara itu datang dalam mimpi Siti Aminah, ibu Nabi. Dia kata nanti lahir anak lelaki nanti, mintalah doa pada Allah agar diberi perlindungan. Allah lindungi daripada golongan yang hasud, yang hasad, orang yang hasad dengki, dan namakanlah dia dengan nama Muhammad. Itu satu riwayat. Jadi bila lahir saja Nabi Muhammad, jadi Siti Aminah pun doa lah seperti mana yang disebut oleh suara itu dalam mimpi. Menunjukkan apa dia? Bahawa ada ulama sebut juga bahawa bila datang mimpi itu menunjukkan bahawa antara buktilah evidence bahawa
Siti Aminah ini beriman kepada Allah. Beriman. Sebab ada orang kata mak Nabi dalam neraka tidak beriman. Betul. Lah mak dia dalam syurga, mak Nabi dalam neraka, mana maunya gitu. Dia kata mak dia dalam syurga orang soleh, tapi mak Nabi dalam neraka. Tak sakit hati Nabi punya tu. You pun sakit hati. Okey. Kemudian ada satu riwayat yang kedua daripada daripada ni Abdul Muttalib. Tok Nabi. Tok Nabi juga dapat mimpi juga yang sama. Nanti bila lahir cucu, namakanlah dia dengan nama Muhammad. Lepas tu bila lahir Nabi Muhammad, Tok Nabi pun bagi nama Muhammad lah. Ni di dua riwayat pendapat ni. Orang Arab lain semua terkejut bila Nabi Abu Talib akad Nabi Muhammad depan Kaabah. Okey, ni cucu aku, tengok semua cucu aku ni. Dengar ni aku umum nama dia Muhammad. Orang Arab terkejut belaka. Tidak pernah dalam sejarah nenek moyang kita ada nama Muhammad ni. Orang tahu Muhammad ni maksud dia apa? Yang terpuji. Tok Nabi sebut, ya betul, aku nak anak cucuku nanti bila dia besar ni betul-betul jadi orang yang terpuji. Baik. Tu dua riwayat cerita tentang nama Muhammad dan keistimewaan Muhammad apa tadi? Itulah nama yang dijaga oleh Allah untuk umat akhir zaman ini. Dan juga ulama sebut dengan sebab adanya nama Muhammad ataupun Ahmad ini, maka dengan harapan neraka tu tak sanggup nak menyentuh jasad yang bernama Muhammad. Sebab tu letak nama anak ni sunat. Biar ada nama Muhammad tu. Muhammad ataupun Abdullah. Ada nama Muhammad, ada nama Allah kat situ. Jadi apa dia? Jadi anak tu mudah-mudahan baik, mudah-mudahan soleh, dan juga mudah-mudahan nanti tak disentuh oleh api neraka. Baik. Banyak cerita bab nama Muhammad ni. Tadi dah. Apa lagi? Nama Ahmad ni. Nama Ahmad ni nama istimewa. Di atas aras tu ada satu tempat yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Cerita bab nama saja. Yang mana Nabi Adam tengok kepada nama tu. Dia tengok selalu nampak. Sebelah nama Allah ni ada nama Ahmad. Dia kata. Jadi peristiwa ni berlanjut. Nabi Adam tengok sajalah. Tapi bila sudah sampai kepada saatnya Nabi Adam dan Siti Hawa ni diusir daripada syurga sebab kesalahan tu. Lama duduk dalam syurga ni, maknanya memang duduk dalam syurga dah. Nabi Adam Siti Hawa. Jangan kita rasa, ingat Allah cipta Nabi Adam, esok kan Siti Hawa. Lepas tu duduk dalam syurga, esok lusa tu iblis dah, dia lama masa tu dalam syurga tu. Tak tahulah berapa lama masa kan. Mungkin 10 tahun ke, tak tahulah. Mungkin 100 tahun ke 1000 tahun, kita tak tahu. Tapi lama dah Nabi Adam dalam syurga ni. Maka sampai pada peristiwa iblis tipu tu apa semua tu, makan buah khuld. Buah khuldi ni pun ada perbahasan ulama kan. Kita kata ada syarah sebut makan buah khuldi, Nabi Adam sempat cekek, maka dia jadi hakum tu. Sempat ni hakum lelaki. Lepas tu Siti Hawa dah makan sampai ke dalam. Tu jadi darah haid tu pula. Keluar jadi darah haid. Itu riwayat. Tapi kita tak sebutlah benda tu jadi iman, tak jadi ni. Dia hanya riwayat Israiliyat. Dia tak kena wajib percaya Nabi Adam cekek kat sini keluar. Tak, dia tak macam tu Dia ada cerita saja. Baik. Itu buah khuldi. Ada yang berpendapat buah khuldi itu sebenarnya adalah larangan. Pohon. Satu pohon tempat larangan. Pohon khuldi dan buah khuldi itu. Khuld itu sebenarnya merujuk kepada, minta maaf sebutlah, hubungan suami isteri. Ini satu pendapat. Satu pendapat dalam tafsir. Ini kita pernah dengar tak? Tak pernah kan? Biasa kita dengar buah lah, macam buah rambutan ni, kita ingat tak? Tak. Ni ada satu pendapat. Khul itu merujuk kepada yang dilarang, yang terlarang. Khuld yang terlarang. Terlarang apa dia? Dalam syurga tak boleh ada perbuatan-perbuatan yang dianggap sebegitu. Maka dihasut oleh iblis tadi, datang ke tempat itu sembunyi daripada jauh. Sebab tu ada sebut bila makan buah khuldi,
Gugurlah pakaian-pakaiannya. Tak, bila gugur pakaian ni apa istilah dia? Tengah tu lah tu. Tak? Maksudnya begitu. Tapi ayat Quran ni tak sebut direct, dia kias. Jadi ada ulama sebut begitu. Jadi khuldi ini sebab adalah perbuatan hubungan suami isteri. Sebab tu dia bagi tamsilan gugur pakaian-pakaian tadi. Memang tak pakai baju pun. Kan? Dia begitu istilah dia. Jadi sebab perbuatan itu maka turunlah ke bumi. Jadi inilah yang kita sebut pendapat-pendapat ulama ni sebenarnya kalau kita kaji dia banyak, dia pelbagai. Ini macam tadi tercengar juga kan dengar pendapat tu kan. Tak pernah dengar kan. Biasa duduk dengar buah lah, macam makan sebiji. Tapi ada kebanyakan kiai-kiai di Indonesia bila buka balik kitab tafsir cerita tentang ni, ia merujuk kepada perbuatan. Dia kiasan. Makan khuldi itu kiasan. Macam kita kiah-kiah orang Melayu kalau makan. Contoh nak menimang cahaya mata. Ikatlah apalah istilah dia kan. Tapi kita tak sebut benda tu. Benda yang malu nak sebut direct, tapi kita kias dengan benda lain. Itu macam tu ayat Quran. Baik. Mana dah ni? Nama Ahmad dah, Nabi Adam. Jadi Nabi Adam bila turun ke bumi, bertaubat kepada Allah, dan selama 70 tahun ke 700 tahun, saya tak ingat, minta maaf. Tapi lamalah Nabi Adam minta ampun. Allah diam, tak ada bunyi suara, tak ada apalah, tak ada respon. Tapi bila Nabi Adam sebut nama, bertawassul, berwasilah, bersebutkan nama Ahmad, baru Allah utuskan malaikat Jibril. Ceritalah macam mana sebut nama Ahmad tu. Maka sebut barulah datang cerita tu. Aku dulu selalu tengok kat langit, nampak nama Allah. Lepas tu nampak sebelah nama Allah tu ada nama Ahmad. Jadi baru datang ilham kepada aku ni. Sebenarnya Allah campak tu. Baru datang ilham pada aku ni bahawa kalau nak minta ampun kena sebut nama Ahmad ni, baru terima taubat tu. Ni cerita Nabi Adam ni. Cerita Nabi Adam. Maka Jibril pun macam tu rupanya. Jadi aku sampaikan bahawa taubat Nabi Adam diterima oleh Allah dengan sebab menyebut nama Ahmad tadi. Kan sebut dia kan, Ahmad tu nama roh, Muhammad tu nama jasad. Bila lahir baru nama Muhammad. Mana lahir atas dunia baru nama Muhammad. Baik. Ni kisah dia, cerita tentang Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain juga sebenarnya mengenali nama Muhammad, nama Ahmad ni lah. Antara buktinya pernah kita sebut juga dekat kapal Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh ni generasi ketiga ni. Tu pun dah beribu tahun dengan Nabi Adam. Nabi Adam pun lahir. Nabi Adam umur apa? 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Dalam Quran sebut kan, ajar matematik tu kan. Umur Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50. Dia kata dah. Jadi Nabi Nuh itu di atas kapal dia ada dalam kajian, ada orang kaji-kaji apa ni, arkeologi apa nama? Arkeologi kan, kajian sejarah artifak ni. Dia sebut dia atas kapal Nabi Nuh ada nama macam azimat Nama Muhammad, nama Abu Bakar, nama Umar, nama Ali, nama Osman. Macam mana boleh jumpa azimat tu, ketentuan badan tak lahir lagi. Wallahu alam. Adakah ia benar ataupun tidak, saya tak tahu. Ini bukan perkara yang wajib diimani. Dia hanya kisah sahaja. Baik, Nabi-Nabi terdahulu juga bertawassul, berwasilah dengan menyebut nama Nabi Ahmad apabila mereka mengetahuinya tentang keutamaan Nabi akhir zaman. Sebab tu dalam kitab-kitab Samawi pasti bercerita tentang Nabi akhir zaman. Sebab itu juga orang Yahudi terutamanya bila sebut bab Nabi akhir zaman, mereka mengetahui identiti, ciri-ciri, sifat-sifat Nabi akhir zaman seperti mana mereka mengetahui bagaimana sifat anak mereka sendiri. Kan dalam Quran sebut. Contoh tak, kita tahu anak kita ni apa dia? Rambut kerinting ke, rambut belah tengah ke, tai lalat kat mana ke, tangan berapa, kulit macam mana, dia tahu belaka orang Yahudi. Sebab dalam kitab disebutkan. Tak Samawi. Jadi bila benda tu jelas pada Nabi Muhammad, tak puas hati dah depa sebab ingat daripada Bani Israel. Baik, cerita orang hasad tadi. Kemudian apa lagi?
Apa lagi cerita apa dia? Nama cerita nama lagi, tak beranak lagi ni. Sudah nak makan lagi ni. Belum. Tak apalah, sampai lahir cerita, nak sampai lahir hari ni. Baru cerita buat nama tu kata kalau tengok kitab tak tahulah. Ni baru telitah. Apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Itu kisah berkaitan dengan nama Nabi Muhammad dan kelebihan-kelebihan yang terkandung pada nama itu saja. Dan kalau kita tengok ada orang tulis Muhammad itu tanda sujud kan, ada macam sujud kan. Baik. Itu rahsia lah, cerita rahsia bab huruf lah. Cerita bab rahsia huruf. Sebab Allah tak buat benda ni saja. Mesti ada berkait punya. Siapa yang dapat ni? Orang yang hikmah. Orang yang diberi kebijaksanaan. Dia ada Nabi ni mewariskan kepada kita ilmu dan hikmah. Ilmu ni pengetahuan lah. Hikmah ni bijaksana. Parti daripada ilmu tu sendiri. Ataupun parti ataupun aplikasi terhadap ilmu tu disebut sebagai hikmah. Dia mengetahui hakikat ilmu, hakikat itu, hakikat ni. Cara nak guna, cara nak letak tu semua letak pada hikmah. Kebijaksanaan. Baik. Cerita bab Nabi Muhammad, cerita bab nama, cerita apa lagi? Kemudian kita tengok pada saat-saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bila ustaz cerita ni ada peristiwa ajaib, betul tak? Yang berlaku apabila dekat nak lahir Nabi Muhammad SAW. Antaranya terpadamnya api Majusi kan. Api Majusi ni tak pernah padam selama 1000 tahun lebih. Tak pernah padam. Makna start daripada buat tu api Majusi. Majusi ni siapa? Orang yang sembah matahari, sembah api. Golongan yang sembah api, sembah matahari. Lupa nak sebut bila. Sebab ni golongan orang lama-lama ni. Umat-umat terdahulu kan. Kita ni banyak cerita bab umat terdahulu, kita terhenti kisah dia. Terhenti kisah dia. Sama ada ianya disembunyikan ataupun macam mana, wallahu a'lam. Jadi kita dapat ni yang sorehnya, yang sahihnya daripada Quran. Kisah yang detail yang tu banyak kena cari daripada kisah Israiliyat. Itu pun tak dapat semua. Cerita buat buku ni bukan semua orang zaman dulu tak semua buat buku. Tapi yang sampainya cerita daripada riwayat-riwayat. Maknanya apa dia? Anak cerita ke mak tok cerita ke anak dia. Anak dia ni lah turun. Mulut ke mulut istilah dia. Jadi tak ada je ni tulis buku ni. Sebab tu payah nak dipertanggungjawabkan kisah-kisah dahulu. Dan kalau kita tengok cerita Nabi Nuh buat kapal dalam keadaan orang mengejek. Kenapa orang mengejek? Tak logik. Buat kapal dalam keadaan di kawasan bandar, di kawasan orang atas darat lah katanya. Kita tak nak kata buat kapal padang pasir. Jangan kita anggap bila Nabi ni semua pasir semua. Semua padang pasir tak. Nabi-nabi ni dia mesti akan Allah turunkan biasanya dekat ulama sebut dekat kawasan-kawasan yang ada tamadun. Ada orang kat situ, ada tamadun, ada tamadun di mana ada peradaban lah. Pasti ada nabi yang peringatkan balik Tuhan kita ni Allah. Jadi tamadun umat Nabi Nuh tu sebenarnya sudah tahap yang tinggi. Sudah tahap yang kita kata yang luar biasa lah. Kita tak tahulah ada handphone ke tidak masa tu. Mungkin tak sebut nama handphone. Kita tak tahu kan. Tapi pengkaji kita macam Ustaz Al-Amin kan. Ustaz Al-Amin tu suka cerita begini ni. Dia kaji dah. Dia kata kemungkinan umat Nabi Nuh tu sudah memang teknologi dia tinggi. Sebab tu bila Nabi Nuh buat kapal dia ni, kita kalau orang buat hebatnya kapal monumen tinggi, kalau kita ni orang yang ni kan. Ni tak pandang sepele, pandang ni lah. Pandang apa dia? Pandang hina, pandang sindir, pandang itulah istilah dia kan. Sebab buat kapal. Maknanya mereka sudah mengenal kapal. Mereka lebih pada tu lagi. Itu antara ni lah. Baik. Umat-umat terdahulu. Tapi yang tinggalnya hanyalah 80 orang atas kapal tu saja. Yang meneruskan generasi manusia ini. Dan ada yang terus duduk dengan kita dan ada yang di luar daripada bumi kita. Adalah. Itu kisah lain lah tu. Mana yang keluar daripada tu, lahir generasi Ya'juj Ma'juj semua tu di luar bumi kita. Ya'juj Ma'juj ni masih lagi anak cucu Adam Ya'juj Ma'juj ni hasil daripada ni, ada bahagian daripada generasi daripada Nabi Nuh ni yang keluar daripada bumi kita. Di luar bumi.
Nanti satu masa dia tembok Zulkarnain tu runtuh, dia masuk balik. Dia akan masuk balik. Jadi jumlah mereka lebih ramai kan, istilah kan. Bila lalu kawasan Tasik kering nak sebutnya. Wallahu alam, itu peristiwa akhir zaman, kita tak tahu macam mana. Kita Nabi gambarkan sahaja. Baik. Kemudian kita tengok kepada kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama apa semua. Jadi diceritakan bahawa Siti Aminah ni bila dekat nak lahir, dia cerita. Dia bercerita bahawa bila dekat aku nak lahir, siapa duduk sebelah Nabi? Ummu Aiman lah. Sebelah Siti Aminah ni Ummu Aiman lah. Pembantu dia, tak ada orang lain. Pembantu duduk dalam rumah ni, cerita dalam rumah dekat nak beranak ni. Maka aku tengok sekeliling aku ni ada wanita-wanita yang tinggi-tinggi. Macam daripada Abdi Manaf, dia kata. Macam Mak Saleh lah, orang tinggi-tinggi. Kita ni sahih berapa kaki ni? Orang Melayu kita ni 150 lah, kan kata 150, 160. Ni 180 punya orang. Orang perempuan ni. Orang lelaki 180 boleh main bola dah. Okey, Malaysia dah. Ni perempuan, mana tinggi-tinggi, dia kata. Macam daripada Abdi Manaf, macam orang Eropah lah lebih kurang disebut. Baik. Tinggi-tinggi, lepas tu muka dia putih kuning-kuning. Macam tu lah, nak sebut lawa lah ni. Lepas tu di kalangan mereka ada seorang datang pada aku. Dia kata dia bagi satu gelas air. Minumlah air ni. Lepas tu bila minum tu, dia tengok air tu, dalam riwayat cerita dia lebih putih daripada susu. Lebih sejuk daripada air batu. Lebih manis daripada madu. Nak sebut cerita ni. Macam mana tak tahu tak. Minumlah. Lepas Siti Aminah pun minum sedap sampai habis. Lepas tu dia, nak lagi tak? Kami banyak. Minum lagi. Dia offer lagi, tawar lagi. Minum. Mudah-mudahan dengan minum itu mudah nak beranak, mudah nak melahirkan. Dia macam apa? Air apa tu? Selasih. Selasih dah. Selusuh. Air selusuh. Lebih kurang itulah. Itu minuman daripada syurga. Maka dalam ramai-ramai itu datanglah tadi beritahu kami ni sebenarnya nama saya ni Asia. Saya ni Asia. Ni sebelah saya ni nama dia Maryam. Kan? Siapa ni? Isteri Firaun. Isteri Firaun. Orang lagi? Mak Nabi Isa, kan? Mana turun permaisuri daripada syurga tu turun nak sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh para ulama, kenapa yang turun ini? Kenapa yang turun Siti Maryam dengan Siti Asiah kan nama dia kan? Kenapa turun ni? Maka dijawab, Asiah kan nama isteri Firaun. Tukang sisir? Masitah kan? Masitah tukang sisir. Tukang sisir kan? Tukang sisir anak Firaun tu kan? Okay, baik, tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi Siti Asiah tu betul lah. Saya tak ingat nama tukang sikat tadi. Siti Asiah dengan Siti Maryam. Maka disebut oleh para ulama, kenapa yang turun ni dua ni? Sebab Nabi pernah sebut dalam satu riwayat, aku ini pengantin dua alam. Maknanya aku ni pengantin di dunia dan aku ni pengantin di akhirat. Di dunia itulah isteri Nabi. Dalam syurga nanti pun Nabi akan kahwin lagi. Dengan siapa? Tadi tu kan disebutkan. Nabi nanti di syurga akan menikah dengan pertama Siti Maryam, Siti Asiah. Satu lagi disebut kakak kepada Nabi Musa. Kakak kepada Nabi Musa, nama apa tak ingat. Ni khilaf lah ni. Tapi yang confirmnya dua ni. Aku ni pengantin dua ni. Dua zaman. Dunia dan akhirat. Dunia, akhirat dalam syurga. Jadi akhirat nanti Nabi akan menikah lagi dengan Siti Maryam dan Siti Asiah. Dan kedua-dua mereka ini masih lagi anak dara. Tidak disentuh oleh mana-mana lelaki. Bini Firaun tu.
Kalau Siti Maryam tu betul lah. Kita tahu kisah dia kan. Ni, Siti Asiah tu permaisuri Fir'aun. Tapi Fir'aun tak pernah bersama dengan dia. Itu kisah dia. Rupa-rupanya dalam perjanjian tu, sebab Siti Asiah ni orang paling cantik di zamannya. Nah, paling cantik. Bila paling cantik, Fir'aun nak lah. Kena orang paling cantik jadi permaisuri aku lah. Tapi Siti Asiah tak nak. Tak nak. Tapi dia bagi syarat. Kalau nak juga boleh. Sebab Fir'aun ancam, nanti aku bunuh kamu dan keluarga kamu. Kalau macam tak apalah, kahwinlah dengan aku. Tapi syarat dia apa dia? Syarat dia tak boleh tidur dengan aku. Syarat dia jangan sentuh keluarga aku. Fir'aun pun terima. Yang penting dapat bini paling cantik. Sebab kalau setakat nak tidur tu ramai lagi. Dapat nama kan? Dapat nama. Dapat nama. Tu paling penting. Raja kan macam tu. Nama dia raja. Baik. Itu cerita dah kan. Jadi Siti Asiah dan Siti Maryam ini memang terpelihara. Memang jaga untuk Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi inilah yang menyambut kelahiran Nabi. Para bidadari daripada syurga disertai dengan Siti Maryam dan Siti Asiah. Itu ceritanya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pukul 12 dah habis cerita. Nak makan lagi ke? Boleh, dia kena nampak mahal sikit. Okey. Nak sambung apa lagi? Sikit lagi. Maka bila lahir Nabi tadi, kita tahu bila berlaku, ada satu riwayat Siti Aminah cerita juga. Bila lahir Nabi, aku nampak daripada ni kan, tempat tidur dia kan, di baris tu, aku nampak cahaya terus sampai tak apa penghujung. Ini kisah dia. Cahaya sampai ke penghujung. Kan ada banyak peristiwa ajaib, pelik ada kan. Terpadam api Majusi, runtuhnya istana Kisra Parsi, kan. Istana Kisra Parsi ni istana dulu-dulu kan, yang dia pun yang Hercules kan, yang besar-besar tiang-tiang tu, pemeluk tu. Runtuh tiba-tiba. Nah, yang api Majusi tadi 1000 tahun tak pernah padam. Orang Majusi. Tadi kan orang Majusi, lepas tu cerita Nabi Nuh pula kan. Majusi yang mana api kawah dia tu tambah minyak tu yang tak pernah padam tu. Tapi tiba-tiba minyak tu ada, tiba-tiba padam. Orang pelik lah, apa tanda ni? Waktu Nabi lahir, terpadamnya api Majusi. Baik. Dan tapi itulah api Majusi lah kita buat Olimpik tu. Lari obong, naik lah. Banyak benda kita ni ambil daripada orang barat, orang ni lah, orang dulu, orang kafir lah mudah. Orang barat ramai juga Islam tak. Cuma nak sebut tu lah. Banyak lagi kalau kiranya macam Namrud ni banyak dia punya warisan daripada kita ni. Antaranya Namrud ni dia ada teknologi tinggi. Namrud ni apa kisah dia dengan Nabi Ibrahim tak? Namrud ni kisah dia buat bangunan tinggi, betul tak? Kenapa dia buat bangunan tinggi? Sebab dia nak cabar Nabi Ibrahim tu. Mana aku nak buat bangunan tinggi, aku nak jumpa Tuhan kamu tu, mana? Tu dia buat bangunan tinggi-tinggi tu. Namrud juga dia pandai buat arkitek. Dia betul bangunan tinggi. Dia pandai buat arkitek ni. Orang pandai arkitek ni biasa dia pandai buat fizik, dia pandai buat matematik, math apa semua. Jadi dia jugalah yang mengasaskan sistem 60, sistem 6. 1 minit 60 saat. 1 jam 60 minit. Dia yang asaskan sistem tu. 360 darjah. Dia yang mengasaskan sistem tu. Ni Namrud. Baik, maksud orang dulu bukan tak cerdik, lebih pada kita lagi yang mengasahkan. Baik. Betul? Kat mana tadi? Dalam apa dia sebut arithmetic yang buat tu semua sebenarnya Islam dah mula. Islam Namrud. Sukatan ni kan. Kiraan. Lepas tu. Okey, baik. Kemudian jadi dekat itu peristiwa ajaib kan berlaku zaman Nabi. Jadi lahir saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Nabi keluar dalam keadaan bersujud. Ini kisah dia. Keluar dalam keadaan bersujud dah. Bersujud dah. Maknanya keluar ke bawah, keluar ke sujud. Sujud kepada Tuhan. Tanda macam syukur lah. Tanda syukur dan tanda keistimewaan. Bila sahaja keluar Nabi Muhammad, dalam riwayat cerita Ummu Aiman cerita ni, bercahaya satu rumah kami. Bayangkan beranak tu waktu subuh. Sebelum subuh lah. Gelap, tengah gelap. Mana ada lampu. Ni macam kita dulu. Beranak tu cerah satu rumah. Bila cerah satu rumah, kecoh satu orang Mekah yang duduk bangun awal tadi tu.
Kenapa rumah Mak Aminah tu cerah? Mereka pergi intai. Mereka nak pergi intai. Ramai orang duk keliling kat luar tu. Mengintai. Cerah. Tiba-tiba rumah tu cerah. Nabi lahir. Dah. Maka Siti Aminah pun kata pada Ummah Aiman, wahai Ummah Aiman, cepat-cepat tutup tikat. Orang mengintai ni. Tutup tikat, tutup pintu, tutup belakang, tutup lasis, tutup. Kemas. Jangan bagi orang tengok. Sebab orang Arab ni, kalau benda hak pelik-pelik ni, benda istimewa ni, biar ayah kena tahu, kena ayah dia dulu tahu. Jangan bagi orang lain tahu dulu. Nah. Sebab orang duk ngintai dia keluar tu, nampak pelik tu. Jadi, beritahu ayah dulu. Ayah tak ada, maka ganti dengan Tok. Tok waktu tu duduk mana? Tengah tawaf. Tengah tawaf dekat Kaabah. Jadi Abu Talib tengah macam kiam mulah lah, tengah ibadat tu, tengah tawaf lah tu. Kan? Tengah tawaf. Tengah tawaf, tapi maka Ummah Aiman pun pergi cari Abdul Muttalib tengah tawaf tu. Beritahu, wahai Abul Haris, wahai Abul Haris, ni cucu dah keluar dah ni. Cucu anak Abdullah dah keluar. Oi, gembiranya Abdul Muttalib. Terus dia tinggal tawaf dia, ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, pergi jumpa. Pergi balik. Gembira dia. Gembira. Bagi ketuk pintu, wahai Aminah, mana cucu aku? Mana cucu? Siti Aminah pun tunjuk tu cucu duduk kat bawah saji. Jadi Nabi Muhammad duduk atas satu meja, dia bertutup. Kenapa pula tutup cucu aku ni? Ayah tengok sendiri. Bila Abdul Muttalib buka saja saji tu, penutup tu, maka cerah balik satu rumah. Percaya tu. Allah tak sanggup, dalam riwayat sebut tak sanggup nak menatap lama-lama. Cahaya tu kuat sangat, nur tu nak. Maka dia ambil fikir, betul lah cucu aku ni betul-betul istimewa ni, betul-betul ni bukan biasa ni mesti istimewa ni. Percaya sungguh, cium peluk semua, bawa pergi ke Kaabah terus sempurnakan tawaf tak habis tadi. Macam dia tak silap, dia buat 3 dulu. Dia buat 4. Lepas tu balik tambah lagi 3. Nak habis 7 tu. 7 juga. Jadi dia benda daripada Nabi Ibrahim lagi. Dia bukan pada ni Nabi Muhammad ni, dia terus je. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu kisah dengan dia Abdul Muttalib. Lepas tu sambung dengan kisah yang saya sebut yang minggu sudah, kisah dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni polong Nabi. Lepas tu tahu, dia kena tahu, polong lah. Bukan orang lain dah. Dah ayah tak ada. Tu cerita dia kan. Sampai ke kisah Abu Lahab tu apa semua, kisah Halimah tu, kisah Suwaibah. Suwaibah yang asalnya hamba kepada Abu Lahab dibebaskan. Gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad sampai membebaskan hamba. Okey, Allah balas itu kisah. Kemudian habis sampai situ saja. Dah, kisah kelahiran Nabi ada lagi. Kemudian kisah ibu susu Halimatus Sa'diyah ni Halimah daripada Bani Sa'ad. Dia ni orangnya kurus, ada anak 2 orang. Ada anak atas lahir yang ni. Lepas tu ada anak kecil seorang lagi, umur 2 tahun lah, anak susu lagi. Dah, dia kurus, suami dia kurus, unta dia pun kurus. Biri-biri dia semua kurus belakang. Dia memang kering. Keturunan memang miskin. Miskin, dia punya miskin sampai satu tahap kan. Nabi tradisi orang Arab, dia tak menyusu sendiri, dia bagi upah ke orang. Kita tahu cerita ni kan. Jadi Bani Sa'ad ni orang kampung, orang duduk kawasan kampung ni, orang Arab ni, dia bagi kepada orang kampung supaya menyusu anak depa. Sebab kalau kat bandar ni banyak pencemaran, banyak penyakit, banyak itu banyak ini. Kat bandar ni biasalah. Kalau kita sekarang logik akal kita, mana ada asap apa tu pula, mana ada asap kenderaan. Tapi pencemaran lah, sebab orang datang daripada seluruh dunia datang situ. Jadi macam-macam bawa penyakit tu. Jadi anak ni sebab dia punya protection dia, apa panggil tu, antibody dia tak berapa nak kuat lagi. Jadi pergi ke tempat yang natural, tempat yang alami gitu dah. Semula jadi yang mana tempat-tempat yang segar macam ni supaya anak tu lebih kuat. Dan juga orang Arab Badui ni, macam orang Arab kampung ni, mereka punya bahasa tu lebih ori, bahasa Melayu, bahasa Melayu ori lah. Kalau pergi ke Kuala Lumpur, campur dah kan. Apa hal ni der? Keluar dah. Orang Melayu ni maknanya Arab ori lah ni.
Jadi bahasa Arab-Ori. Tadi dah bercampur macam-macam bahasa. Parsi pun ada. Macam-macam pun. Jadi Arab-Ori kat situ. Jadi untuk penguasaan bahasa, untuk makanan, untuk apa semualah. Okey, untuk perkembangan. Jadi Halimah tadi antara orang yang dia nak ambil upah menyusu. Jalanlah dia dengan rombongan dia daripada kampung Bani Sa'ad ke Mekah nak cari anak susu. Tapi sebab depa kurus apa semua, depa kena tinggal. Dia tak sama laju dengan orang. Orang lain naik 60, kita naik 10. Memang kena tinggal lah. Right. Dah sampai semua, orang lain dah sampai, orang lain dah kutip habislah semua anak baby waktu tu. Tinggallah Siti Halimah. Halimah tadi. Halimah datanglah sekali. Dia last sekali tempat dia pergi mula-mula, dia tanya mana baby apa semua. Tanya-tanya semua dah orang ambil dah, orang dah ambil. Ada satu lagi baby kata, ni anak kepada ketua kita. Sayyid kita. Cucu kepada Sayyid kita, cucu kepada Abdul Muttalib. Mana Siti Aminah lah ni. Nabi Muhammad pergi situ. Dia tu bawa anak juga tu. Pergilah Halimah ke rumah Siti Aminah. Pergi Allah tengok anak tadi. Terus nak sebut Allah nak bagi petunjuk. Kalau mak lain Nabi Muhammad tengok pun tidak. Tak nak. Tapi dengan Siti Halimah duduk dekat riba tu senyap terus. Suka terus. Nak jadi kisah Siti Halimah. Tapi bila tahu kisah saya ni tak ada suami, bila dengar je tak ada suami, dia faham lah. Maknanya bayar tak banyak lah ni. Bayar bukan tak ada susu, bayar tak banyak. Maknanya upah tu. Upah lah tak banyak, tak ada suami, tak ada orang kerja kan. Upah tak banyak lah ni. Tak apalah kalau macam tu, saya inilah KIV. Istilah dia lah. Tak apa dulu, saya cuba cari lain dulu. Sebab saya nak ni kan. Cari lah orang memang tak ada. Memang orang lain dah ambil dah. Kawan-kawan dia dah ambil dah. Memang betul lah. Suami dia kata betul lah. Mungkin ni kot Allah nak letak untuk kita. Tak apalah kita pergi. Sebab masa duduk cari-cari pun hati duduk teringat lagi. Nak ke tak hati. Tapi yelah sebab saya kerja kan. Batas balik. Tak apalah ambil. Bila pegang saja Nabi Muhammad kedua tu, bila pegang saja tubuh hak kurus tu, dalam riwayat cerita, dia kurus kering kan, ringan lah. Tiba-tiba dia rasa berat kat depan. Mana penuh susu dia rasa. Minumlah Nabi Muhammad kenyang. Minum sebelah aja. Kenyang. Anak dia minum sebelah lagi, dua-dua kenyang. Dia tak ada tukar-tukar, dia terus sebelah tu kenyang terus dah. Itu satu gitu. Jadi Halimah pun rasa tenaga dia tiba-tiba datang banyak, kuat, tubuh dia berisi. Tapi tidak kata gemuk, tapi maksud mula ni. Bukan dia saja, bahkan berlaku lagi dekat suami dia kat luar duduk menunggu unta. Tiba-tiba unta dia tak dia kurus kering jadi penuh susu. Dalam baldi kan, ada baldi bukan kan. Penuh isi susu, penuh. Minumlah puas 3 beranak tu. Dia, Halimah dengan anak dia seorang lagi tadi kecil ni. Minum sampai penuh, sampai kenyang. Lepas tu kawan-kawan dia memang dah tinggal dah. Balik semula dah, tinggal Halimah seorang. Dah lambat kan, tunggu dah. Naik unta bergegas balik. Yang lambat tadi kejar. Sebab kawan tadi dia macam jarak dia macam ni lebih kurang. Kawan tu dah tolak tengah hari, kita tolak petang. Lewat dah tu. Separuh hari dah. Tapi dapat kejar, bahkan dapat lintas sampai dulu kat kampung. Itu unta tadi yang asalnya lambat slow, upgrade enjin, tukar enjin, angkat enjin baru, turbo, ni potong pihak lain. Gemuk berbanding, padahal makan dekat padang sama. Dengan kambing-kambing orang lain makan dekat padang sama, tapi kambing Halimah juga gemuk. Itu dah sebut lah. Allahumma salli ala. Baik, situ ajalah ceritanya kan. Kalau cerita sirah ni tak habis, tapi kita ambil bab kelahiran hak kecil tu sudah menggambarkan betapa istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang kata Nabi Muhammad ini manusia biasa, bermasalah juga daripada sudut imannya. Dia mungkin daripada sudut zahir nampak macam biasa, tapi bukan manusia biasa. Nabi Muhammad tidak manusia biasa. Nabi Muhammad unggul di segenap segi. Dalam sehingga disebutkan bahawa cantiknya mata Nabi Muhammad, cantiknya hidung, gigi, tangan, seolah-olah Nabi Muhammad ni macam boleh pilih hidung macam mana yang dia nak,
Mata macam mana dia nak, tangan macam mana, mulut macam mana dia nak. Macam mana boleh pilih? Kita boleh pilih tak hidung macam mana kita nak? Seolah-olah cantik Nabi Muhammad tu kan. Kalau kita main game lah, orang budak main game kan, nak buat karakter tu kan, boleh pilih rambut nak macam mana kan. Betul tak? Ada kan game tu kan. Baju nak macam mana, muka mata nak besar mana. Seolah-olah macam tu. Gambaran cantiknya Nabi Muhammad punya jasad, kepribadian juga lagilah. Baik, mudah-mudahan bila kita cerita ni menambahkan lagi pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin kenal, makin rindu, makin kasih, makin sayang. Dan itulah meningkatkan kesempurnaan iman kita. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi alhamdulillah rabbil alamin. Doa makan tu.